Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa na'udzubika minka la nuhsin sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Sekali lagi dengan izinnya kita dipertemukan di ruangan Warkah Duha, bersiaran hanya di Manis FM Gaya Pantai Timur. Saudara, 17 Ramadan nuzulnya Al-Quran, pusaka abadi umat pilihan, takkan berubah sepanjang zaman, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Malam esok, malam yang genap, mari mengaji Al-Quran disingkap. Bacalah makna, baikilah sikap, teruskan nanti dengan beriktikaf. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat bertemu pada 17 hari bulan Ramadan, yang mana secara umumnya 17 Ramadan adalah kita memperingati turunnya Al-Quran. Saudara, seperti yang kita maklum bahawa Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang sangat mulia. Nabi SAW begitu mengalami pelbagai pengalaman pahit dan manis tatkala nak menerima kedatangan wahyu. Justru itu bagi umat baginda, sewajarnya kita menghargai segala kesusahan dan keperitan yang ditempuh oleh Nabi ketika nak menerima wahyu untuk disampaikan pula kepada kita pada hari ini. Sebab itu salah satu tanda orang yang betul-betul cinta kepada Nabi adalah mereka akan berusaha sedaya upaya mereka untuk menjadi orang yang menghargai Quran. Bukan sekadar menghargai, bahkan dia cinta kepada Quran. Manusia kalau sudah sampai kepada tahap cinta kepada Quran, membaca, mendengar, mentadabbur, menghayati Al-Quran, semuanya menjadi satu nikmat kepada jiwa mereka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berkongsi satu kisah yang dicatatkan dalam kitab Alfu Qissah min Qisasis Salihin wa Nawadiruz Zahidin. Kitab yang mencatatkan kisah orang-orang salih dan pelbagai kisah-kisah pelik golongan-golongan zuhud salafus salih. Yang mana kitab ini karangan Syekh Hani Al-Haj, dan beliau telah memasukkan sebuah kisah seorang wanita yang tidak pernah berkata-kata seumur hidupnya ataupun selama 40 tahun, melainkan dia hanya bercakap menggunakan laras bahasa Al-Quran sahaja. Dalam kitab itu disebutkan Abdullah bin Mubarak rahimahullah bercerita. Abdullah bin Mubarak ini dia adalah guru kepada Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Mubarak, satu ketika semasa musim haji, beliau telah selepas selesai daripada menjalankan manasik haji di Mekah, dalam perjalanan pulang ke Baghdad, beliau singgah di Madinah Al-Munawwarah guna untuk ziarah makam Nabi. Selepas dia selesai menjalankan ibadah ziarah di Masjid Nabawi, dalam perjalanan dia nak balik, tiba-tiba kata Abdullah bin Mubarak, dia terpandang satu orang wanita tua duduk di tepi jalan berpakaian serba hitam. Dan pakaiannya agak pelik kerana dibuat daripada bulu binatang. Jadi Abdullah bin Mubarak pun menegur.
wanita ini. Lalu terjadilah dialog antara mereka. Abdullah bin Mubarak menegur, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab dia tengok makcik ini duduk seorang. Agak bahaya ketika itu. Jadi pun tegur, Assalamualaikum warahmatullahi. Wanita ini tidak menjawab dengan jawapan Waalaikumsalam. Tetapi dia menjawab dengan jawapan Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang maha mengasihi. Itu diambil dari surah Yasin ayat 58. Abdullah bin Mubarak tak perasan lagi jawapan makcik ini. Lantas dia pun bertanya kepada makcik, makcik buat apa dekat sini seorang-seorang? Lantas wanita ini menjawab, Mayudlilillahu falahadiyalah. Siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapa pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ini petikan surah Al-A'raf ayat 186. Maka Abdullah bin Mubarak begitu kagum sekali. Dua soalan yang beliau ajukan, wanita ini menjawab dengan dua jawapan daripada Al-Quran. Maknanya makcik ni nak beritahu dia tersesat jalan, tak jumpa jalan nak balik ke penginapannya. Lantas Abdullah bin Mubarak pun bertanya lagi, makcik nak ke mana sebenarnya? Wanita ini menjawab, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barulah Abdullah bin Mubarak mengatakan ini bukan sebarangan orang. Bila ditanya makcik nak ke mana, dia boleh menjawab menggunakan laras bahasa Al-Quran. Rupanya makcik ni daripada Mekah, baru lepas selesai mengerjakan haji dan dia dalam perjalanan nak ke Baitul Maqdis. Masya Allah, luar biasa jawapan beliau. Lantas Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, berapa hari dah makcik berada di Madinah ini? Makcik ni jawab lagi dengan ayat Quran. Salasalayalin sawiya. Diambil dari surah Maryam ayat yang ke-10. Artinya, dia telah berada pada 3 hari dalam keadaan sihat. Mana dah 3 hari dia duduk selama 3 malam dia duduk di Madinah dalam keadaan sihat. Abdullah bin Mubarak tanya lagi, saya tak nampak makcik bawa bekalan makanan. Takut kelaparan nanti. Ada tak bekal makan untuk nak dimakan? Wanita ini pun menjawab, Huwa yut'imuni wa yasqini. Dia ambil daripada surah Asy-Syu'ara ayat 79. Dan Allah jualah yang memberiku makan dan memberiku minum. Abdullah bin Mubarak tanya lagi, saya ada bawa makanan. Makcik nak sikit ataupun tidak? Jawab makcik ini, Summa atimmu siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu maghrib. Diambil dari surah Al-Baqarah ayat 187. Rupanya wanita ini sedang berpuasa. Jawapannya menggunakan Quran. Kemudian Abdullah bin Mubarak pun kata lagi, tetapi puan, bukankah orang yang bermusafir dibenarkan untuk berbuka puasa kalau dia musafir? Marilah makan. Makcik ni menjawab dengan ayat Quran. Wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau berpuasa itu jauh lebih baik kalau kamu mengetahui. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Abdullah bin Mubarak begitu kagum lah. Lantas dia bertanya, makcik jalan kaki penat. Saya ada unta, ada kenderaan. Kalau nak naik, marilah saya bantu bawakan. Maka wanita itu pun pergilah menuju ke arah unta sambil berkata mengambil ayat Quran. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka dari menengok benda-benda yang haram. Itu diambil dari surah An-Nur ayat 30. Maka kata Abdullah, aku pun mengalihkan pandanganku sebab makcik itu tak selesa aku memandang beliau. Lantas Abdullah Mubarak mempersilakan wanita ini naik ke unta dan dia sendiri turun. Ketika wanita ini naik unta, dia pun membacakanlah ayat yang merupakan ayat Quran yang sering kita amalkan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan sebelum ini kami tak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhanlah kita akan kembali. Diambil dari surah Zukhruf ayat yang ke-13. Maka kata Abdullah bin Mubarak, aku pun menariklah unta yang dinaiki oleh wanita ini, dan ketika itu unta ini berjalan sedikit laju. Lantas wanita itu pun berkata, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan dan rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Surah Luqman ayat 19. Artinya makcik ni suruh unta ni pelan sikit, jangan laju sangat. Tapi arahannya itu diberikan di dalam laras bahasa Al-Quran. Luar biasa sekali. Kemudian semasa di atas unta, Abdullah bin Mubarak bertanya dan bersembang-sembang, berbual-bual bertanya, makcik masih ada suami? Wanita itu menjawab, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya soalan yang kalau diterangkan kepada kamu nescaya akan menyusahkan kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Maka kata Abdullah bin Mubarak, maka aku pun diam sajalah. Tak berani dah nak bertanya dengan makcik ni apa-apa soalan, sebab dia dah kata dah ayat Quran sebut, jangan bertanya satu soalan yang akan menyusahkan kau. Lantas Abdullah bin Mubarak bercerita, dia pun bawa lah makcik ni, sampailah berjumpa dengan sekelompok orang. Maka Abdullah bin Mubarak pun bawalah makcik ni tadi pergi ke satu kawasan kemah jemaah haji yang baru sampai daripada Mekah. Tujuan nak mencari anak-anak makcik ini. Allah pun tanya kepada makcik, makcik ada kenal siapa-siapa tak dalam kawasan kemah ini, kawasan perkemahan ini? Wanita itu pun lantas membacakan 3 ayat. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 175. Kemudian dia membaca, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berkata kepada Nabi Musa dengan kata-kata yang tidak ada perantaraan. Surah An-Nisa ayat 164. Dan kemudian wanita ini membaca, ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Wa Yahya, terimalah kitab itu dan amalkanlah dengan bersungguh-sungguh. Surah Maryam ayat 12. Rupanya wanita ini nak mengatakan, carilah 3 orang anaknya. Pertama namanya nama Ibrahim, anak kedua nama Musa, dan anak yang ketiga namanya Yahya. Ibrahim, Musa dan Yahya. Lantas Abdullah bin Mubarak pun mencari. Akhirnya jumpalah 3 beradik ini. Rupanya dia pun kehilangan mak, puas mereka mencarinya. Akhirnya dia diraikan, diberikan makan. Ketika makanan telah terhidang, maka makcik ataupun wanita itu jemputlah Abdullah bin Mubarak untuk makan sekali dengan keluarga. Dan dia mengajak tu dengan membaca ayat Quran. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah makanan dan minuman ini sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya dengan sebab amal kebaikan yang telah kamu kerjakan. Itu diambil dari surah Al-Haqqah ayat 24. Tapi Abdullah bin Mubarak sebelum makan dia bagi syarat. Makcik, saya tidak akan makan selagi saya tak diberitahu siapa sebenarnya. Makcik ni sebenarnya siapa? Lantas anak-anaknya pembantulah tolong jawab. Begini tuan, makcik ni sebenarnya ibu kami. Semenjak 40 tahun, beliau bertekad untuk tidak bercakap, melainkan hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Kerana dia begitu khawatir, dia tersilap dalam percakapan yang akhirnya menyebabkan kemurkaan daripada Allah. Kisah ini kita boleh lihat dalam kitab Alfu Qissah min Qisasis Salihin wa Nawadiruz Zahidin, karangan Syekh Hani Al-Hajj. Maka saudara, kisah ini memberi satu pelajaran yang begitu baik kepada kita. Bagaimana di luar sana, ramai orang yang begitu cinta kepada Quran,
sampaikan mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai bahasa percakapan mereka. Ini begitu luar biasa sekali. Kenapakah orang-orang ini boleh menjadikan Quran sebagai bahasa percakapan? Kerana mereka begitu cinta kepada Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam. Isinya mulia bak mutiara manikam. Rajin membacanya akan terakam di dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang pastinya benar. Jadikan ia pautan yang tegar. Di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Sebab itulah Nabi SAW memberikan jaminan mana-mana orang yang pandai baca Quran, suka kepada Quran, cinta kepada Quran, berusaha menjadi ahli Quran, mereka dapat kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah di akhirat nanti. Kata Nabi, Al-Mahiru bil-Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang fasih, orang yang pandai dalam Quran, mereka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Sebab itu, kita mesti berusaha menjadi orang yang cinta kepada Quran. Kita mesti berusaha menjadi ahli Quran. Sehingga kan ahli falsafah mengatakan, Allah Ta'ala memiliki keluarga di bumi ini. Dan keluarga Allah di bumi adalah ahli Quran. Kullun nas sawasiyatun fi maqamin wahid yawmal qiyamah. Illa hafizil Quran. Yakun ma'al malaikah ma'as safratil kiramil bararah. Setiap manusia di hari kiamat, darjat mereka sama saja di sisi Allah. Kecuali orang yang memelihara Al-Quran. Artinya dia hafal Quran, cinta Quran, amalkan Quran. Dia enjoy dengan Quran. Mereka ini, kata Nabi, akan bersama para malaikat yang mulia dan juga baik. Kullun nas yafirruna min ba'dihim yawmal qiyamah ila hafizil Quran. Yabhasu an walidayh liyalbasahum tajan. Semua manusia akan berlari ke sana kemari pada hari kiamat. Kecuali orang yang memelihara Al-Quran. Mereka akan berlari-lari, tetapi berlari kerana mencari ibu bapa mereka, supaya dipakaikan kepada mereka mahkota kehormatan. Apakah mahkota tersebut? Pernah Nabi berpesan kepada Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Du'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadha." Nabi pernah menyebut, siapa-siapa yang melazimkan membaca Quran, mencintai Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka pada hari kiamat nanti, kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota. Yang mana mahkotanya ni sinarannya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih terang daripada lampu yang ada di rumah kamu, kata Nabi. Maka Nabi bertanya, bagaimanakah pendapatmu? Orang yang membaca dan cinta Quran boleh memakaikan mahkota kepada ibu bapanya. Maka bagaimana agakmu kepada dia sendiri yang mengamalkan Al-Quran? Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Daud. Sebab itu sewajarnya kita apabila mendengar Al-Quran, wajar untuk kita ada satu perasaan ingin berlama-lama untuk mendengar Al-Quran itu. Sebab itu kalau kita tengok musim-musim solat tarawih, ramai di kalangan jemaah pergi solat di masjid yang melakukan 20 rakaat misalnya. Tetapi tak ramai yang tahan sampai ke penghujungnya. Apa sebab? Kerana tak semua orang dia seronok mendengar Al-Quran. Bila cukup saja 8 rakaat, ramai di kalangan jemaah yang bubar. Kita tak mengatakan ini salah atau betul dan tidak menghukum, tidak. Tetapi kalau orang yang enjoy, orang yang suka dengan Quran, mereka sanggup berlama-lama mendengar Al-Quran tersebut. Sebab itu kita kagum dengan sekelumpulan santri ataupun pelajar-pelajar pondok yang telah mendirikan solat tarawih bersama imam dan kiai mereka di pondok pesantren Al-Fatah
di Desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Mereka solat tarawih 23 rakaat selama 8 jam. 8 jam. Start daripada 7 malam mereka solat lepas Isyak dan mereka tamat solat pada jam 3 pagi. Luar biasa sekali. Mengapa begitu panjang? Kerana mereka membaca tamat atau sempurna komplit 30 juzuk pada tiap-tiap malam dalam solat tarawih. Orang mungkin heran macam mana mereka boleh berdiri lama di dalam solat tarawih sampai 8 jam. Jawapannya kerana kebanyakan mereka ini adalah orang yang cinta kepada Quran. Mereka enjoy dengan proses solat itu sendiri kerana di dalam solat ada Quran. Ini yang ada di Jawa Timur. Tapi ada juga pondok-pondok pesantren di Jawa Timur yang kadang-kadang melucukan pun ada juga. Sebagai contoh di pondok pesantren Mambaul Hikam yang terletak di Blitar di Jawa Timur. Itu terkenal kisahnya. Tarawih sebanyak 23 rakaat. Mereka jalankan cuma dalam tempoh 7 minit saja. Itu ada, yang pelik-pelik pun ada juga. Maknanya satu rakaat mereka hanya ambil masa 18 saat saja untuk menyelesaikan satu rakaat. Fatihahnya pernah dibuat kiraan, mereka baca Fatihah hanya 8 saat saja. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sekarang ini terdiri daripada orang yang merasa seronok untuk nak menunaikan solat tarawih berpanjang-panjangan. Dan kita bersyukur kehadrat Allah kalau kita tergolong sebagai golongan yang mampu untuk mengkhatamkan Quran. Ada setengah orang, separuh Ramadan mereka dah berjaya khatamkan Quran. Kepada golongan ini, tahniah kita ucapkan. Maka saudara, moga-moga apa yang kita sembang-sembangkan pada kesempatan kali ini memberi manfaat kepada kita bersama sempena dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Kita memperingati sejarah hebat kedatangan dan penurunan Al-Quran ini. Moga-moga kita menghargainya dan jadilah seorang pencinta Al-Quran. Sekadar itu, selamat meneruskan ibadah di bulan Ramadan. Ingat, tingkatkan ibadah. Kurangkan juadah. Banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.